Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry lambat sikit. Okay, everybody is here. Sudah ada Waalaikumsalam, 33. Okay. Alright, so saya hopefully semua dah breakfast tadi dalam masa saya menyudahkan kerja saya tadi, sorry. Okay, alright, minggu ni minggu ke-7 kan? Kan, minggu ke-7 kan? Betul Puan. Okay, so minggu depan sem break. Kemudian minggu ke-8 minggu seterusnya minggu ke-8. Okay. Untuk minggu ni you all tak ada micro teaching sebab minggu ni lebih kepada group discussion group discussion untuk ada perkara-perkara yang you all kena discuss untuk digunakan bagi sesi micro teaching akan datang. Most probably minggu ke-8 baru ada micro teaching lah sebab menggunakan apa yang you all discuss hari ini. Alright, minggu ini kita akan tengok penilaian berbeza dengan penyoalan. Penyoalan minggu lepas ialah penyoalan lebih pada probing, lebih kita nak gali pendapat pelajar kan. Jadi minggu ni kita akan masuk tajuk penilaian. Okay. Jadi sebelum masuk tajuk penilaian itu apa saya tajuk betul lah tadi. Kabut saya sikit begini. Alright, but anyway. Okay, sebelum saya akan masuk ke ke tajuk penilaian. Okay, ada a few perkara yang saya nak ulas daripada micro teaching yang lepas micro teaching yang lepas untuk pembaikan secara bila saya tengok balik markah setiap kumpulan. Ada beberapa perkara yang saya perlu tegur untuk pembaikan terutama sekali daripada segi untuk ada beberapa lagi yang membuat sedikit kesilapan tentang menghubungkan set induksi dengan tajuk jadi kena ada jambatan di situ. Kalau misalnya you buat, especially siapa yang membuat set induksi seperti metafora kalau misalnya you kaitkan dengan something yang lain, then you bagi contoh, misalnya contoh yang saya bagi tu dulu yang you all ingat masa tentang tajuk induksi set, saya bagi contoh tentang aturan tapuai dalam bakul untuk pergi berkelah tersebut kan. Saya jadikan itu induksi set untuk mengatur pola atas pakaian, tapi kena ada jambatan. So what I said was, saya kata, okay, kita menyusun botol air, kita menyusun tapuai dalam bakul itu mengikut saiz dia dahulu, betul? Yang besar dulu dan yang sederhana, kemudian yang kecil kita selit-selit. Okay. Jadi prinsip yang sama juga kita akan gunakan dalam menyusun atur pola. Jadi hari ni apa yang kita sama-sama nak belajar ialah tajuk menyusun atur pola. So kena ada jambatan. Kena ada kaitkan dengan tajuk. You just cannot jump tiba-tiba cakap, okay hari ni saya nak ajar tentang kuih tempatan, tapi tadi you bercerita tentang kereta. So you have to ada jambatan yang menghubungkan kereta dengan kuih tempatan. So you have to bear in mind sebab nanti kalau LMI nanti memang markah you kalau tak ada kaitan tu mesti awak punya penyelia penyelia macam heran tiba-tiba mula cakap pasal kereta, lepas tu tiba-tiba cakap pasal ketempatan kan. So there is no jambatan, there is no penghubung. Jadi you kena pastikan ada penghubung antara set induksi kereta tu dengan tajuk ketepatan. You have to bear in mind sebabnya kalau dapat macam saya, selagi tak dapat A 5 kali lah saya akan tengok, observe. Okay? Tapi kalau setengah-setengah pensyarah sekali je tengok. Dia dah tahu dah, dia kata sekali tengok tu dia dah tahu apa ikan tu jantan ke betina ke kan. So kalau dapat yang sekali tu habislah you all. Kalau dia bagi B+, B+ lah. Kalau dia bagi B- lah, kena ulang lah. Jadi you have to bear in mind Ada pensyarah yang tengok sekali, ada pensyarah tengok 2 kali.
Jadinya kena berhati-hati sikit lah. Kemudian dalam kita nak menerangkan ada mungkin ada seorang dua lagi lah yang hari tu berlaku kesilapan tentang signifikan kajian tapi saya mohon maaf sebab saya dalam menegur kumpulan tersebut saya agak menekan sedikit. Saya rasa sepatutnya dalam grup dah dibincangkan. Mustahil kalau seorang tak dengar, dia ada 3 or dia ada 4 should have heard what I said. Kan jadinya signifikan kajian tu dah 2 minggu berturut-turut saya tegur kan, dan saya dah buat contoh pun. I don't think if one of the ahli group tak dengar, you should have betul-betul concentrate dalam kelas. Sebabnya apa yang dikuliahkan kadang-kadang kalau ikutkan senior you all punya apa orang kata interview IVSPP baru ni, banyak perkara-perkara yang keluar especially dalam kaedah. You kena betul-betul faham, you kena betul-betul apply sepatutnya bagaimanalah. Okay, jangan dalam kelas tutup video atau tutup kamera lepas tu buat kerja lain. Saya panggil lepas tu tak tahu ke mana. Kena fokus betul-betul lah. Kena fokus. This is ni last you punya kuliah dekat UPM, last nak tengok muka saya, last nak nak datang kuliah. Jadinya dan subjek kaedah ini bukan satu subjek yang remeh-temeh, sebab you akan guna ke sepanjang pengajaran you, daripada you nanti posting sampai you pencen. So yang mungkin banyak kekurangan kelemahan saya yang saya tak sampaikan, mungkin ada ilmu-ilmu saya tak sampaikan, tapi apa yang saya tahu saya akan share. Jadinya saya berharap sangat masing-masing concentrate dalam kelas, jangan buat sambil lewa, sambil tengok kelas, sambil ikut kuliah saya, lepas tu tengok cerita Korea kat tepi, memang tak fokus lah. Jadi kena betul-betul bertanggungjawab atas ilmu yang diberi. Okay, jadinya saya pun rasa agak frustrated bila ada beberapa pelajar yang saya dah tegur beberapa kali tentang signifikan kajian pula, signifikan pengajaran, but then still ada 2-3 orang yang melakukan benda yang sama, kesalahan yang sama juga. So please bear in mind, kalau mungkin seorang ahli group tu saya boleh maafkan lah, sebab tapi bila dah bincang dalam group patutnya dah dibetulkan lah. Okay, itu sebab saya buat dalam group. Orang mungkin seorang tu dia terlepas pandang masa kuliah saya, terlepas dengar, dia pergi toilet ke, dia pergi masak nasi ke kan, dia pergi tangkap ayam, saya tak tahulah. The other 3 should have heard. Okay. Jadinya itu sebab saya buat perbincangan kumpulan supaya masing-masing top up ilmu masing-masing kan. Alright. So saya mohon maaf pada ahli kumpulan tersebut sebab saya agak suara saya agak keras masa saya menegur tersebut, tapi I have to do that sebab saya nak emphasize betapa pentingnya kan. Itu memang itu cara saya. Kalau dah 2-3 kali tak dengar, saya terpaksa tinggikan sikit pitch lah. Bukannya saya jerit, tapi you tahu nada suara saya pun you tahu macam mana kan. Macam itulah saya marah anak saya, macam itulah saya marah kucing saya, macam itulah saya tegur anak saudara saya, tak kira lah. Siapa yang saya rasa dah tegur 2-3 kali, kalau tak dengar juga, macam itulah caranya, macam itulah saya layan siapa-siapa pun. Okay, jadinya saya kena bertegas lah dalam situasi tersebut. Jadinya please bear in mind, kena pay attention betul-betul. Okay, sebab perkara ni you akan gunakan sampai you pencen. Okay, jadinya saya mohon sangat-sangat lah kalau dalam kumpulan tu betul-betul discuss. Saya ada dengar juga ada kumpulan-kumpulan yang ahli kumpulan dia kejap tak datang. Okay, jadinya masing-masing kena main peranan, kena ada sifat tanggungjawab. Okay, jadi kesian pada ahli kumpulan lain, tunggu you 5 minit tak datang, 10 minit tak datang, 15 minit tak datang, setengah jam tak datang. Kesian dia orang. Okay, jadinya kena sama-sama kena main peranan lah. Sama-sama kena bertanggungjawab atas ilmu yang you all akan share. Okay, macam Aisyah tegur Ishi tegur Iza tegur Azwa dalam kumpulan. Jadinya kena most of the kumpulan memang did a very good job. Tapi ada juga yang kumpulan yang
Ada kumpulan yang terasa, ada kumpulan yang rasa tak puas hati. Jadi kena bertanggungjawab lah. Tengah-tengah sebab masing-masing dah besar, masing-masing dah nak grad dah tahun depan. Kan, jadinya kena matang lah. Okay, kalau macam ni nak mengajar kat sekolah tak syok saya rasa kan. Sebab saya tahu pelajar-pelajar SRT memang the best, cream of the cream. Jadinya cuba to be tanggungjawab atas ilmu yang kita kongsikan sama-sama. Okay. So pagi-pagi, sorry saya pagi-pagi saya dah tazkirah sebab saya tak syok kalau pelajar saya yang benda kecil-kecil tu saya kena tegur juga walaupun it's a small matter but I have to tegur. Okay, otherwise mungkin tak sedar ke ataupun you rasa benda tu betul. Okay, jadi kena ni kena beringat satu sama lain. Alright, so untuk hari ini ada beberapa perkara lagi macam contohnya one last thing ni sebelum saya nak ulaskan lagi. Macam kita nak menerangkan tentang apa orang kata definasi. So ada yang some did a very good job untuk menerangkan definasi but some of you mungkin perlu dibaiki lagi di mana kejap lagi saya akan tunjuk demo bila sampai dia punya tajuk tersebut. Bagaimana kita nak menerangkan definasi supaya kita boleh probing pelajar, at the same time kita dapat maklumat-maklumat penting dan kita akan apa orang kata dapat the whole maksud definisi tersebut ni. Alright. Okay, so nanti saya akan apa ni tunjukkan masa kejap lagi bila sampai tajuk tu. Alright. So for the whole micro teaching last week, saya announcekan the best student is Miza. Okay, every week akan ada yang terbaik dan akan dapat token dari saya. Okay, ada dapat token dari saya. Sekejap, ada panggilan telefon. Sekejap je. Tadi berdiri dah 2-3 kali. Pentinglah kot. Okay, so Tania Miza Miza punya perfect. Okay, yang lain bukannya tak bagus, bagus. Tapi Miza did a wonderful job. Okay, maknanya memang kalau saya bagi memang 10/10 lah markah. Yang lain tu memang ada 9.5, bukannya tak bagus tapi Miza she did a wonderful job. Alright, so Tania Miza. So saya harap tokennya mungkin tiket penerbangan pergi balik ke Bukit Expo. Okay. Saya pernah bagi untuk subjek kaedah mengajar the whole semester tu the best student saya bagi handbag coach kat dia. Tapi yang saya punya bukanlah saya beli baru tapi yang saya punya je kan. Jadinya so saya bagi as a memory. She was the best masa tu dia merupakan pelajar yang bagus dalam subjek kaedah. So kalau saya rasa somebody yang deserve saya akan bagilah. Apa-apa yang saya ada lah yang saya rasa memang menjadi memori pada pelajar tersebut dan jadi memori pada saya lah. Okay. Right. So kita pergi kepada hari ni, tajuk hari ni. Okay, tajuk penilaian. Sekejap. Okay, dan I think tajuk penilaian ni you have gone through tajuk penaksiran dan penilaian dan penaksiran kan? Siapa ajar lu? Dr. Salina ke Dr. Jaja? Dr. Jaja. Dr. Jaja. Okay. Dr. Jaja. Alright. So ini sebagai macam orang kata ulang kaji je lah. Ulang kaji saya rasa tak mungkin tak sampai 2 jam pun sebab lepasnya you ada sedikit discussion Alright. Kita tengok mana saya punya Adam tu mana tadi ni? Saya punya advanced organizer. Salah. Tak apalah.
Okay, so hari ni sebenarnya kita akan tengok apa dia jenis-jenis penilaian, apa tujuan penilaian. Okay, saya mohon maaf sebab memang tak ada pun. Okay, kita akan tengok apa jenis penilaian, alright. Lepas tu kita akan tengok aktiviti penilaian. Aktiviti tu maknanya tujuan lah, tujuan penilaian tu untuk apa, alright. Lepas tu kita akan membandingkan antara dua jenis penilaian tersebut. Dan akhir sekali, kita akan tengok beberapa apps. Kita akan tengok, okay, kita akan explore. Saya akan tunjuk satu. Dia ada many more tu, you all akan explore dalam group dan petang ni kita akan share sama-sama. Okay, right. So pertama sekali kita akan tengok kenapa kita membuat penilaian. Okay, jadi sebenarnya kita membuat penilaian satu untuk mengesan penguasaan. Yang kedua ialah untuk mengesan kemajuan. Okey, yang ketiga ialah untuk mengesan pencapaian, penguasaan, kemajuan dan pencapaian. Okey. Apa beza penguasaan, kemajuan dan pencapaian? Okey, pertamanya kalau kita tengok semasa guru mengajar, untuk yang penguasaan tu kita akan kesan kelemahan dalam pelajar, sama ada pengetahuan ke dan kemahiran. So mengesan penguasaan itu lebih lihat pada aspek kat mana yang student student lemah. So dia punya penguasaan ni keyword dia ialah untuk kesan kelemahan ataupun kat mana tajuk yang student tak boleh nak cover. So macam tu. Okay. Alright. Lepas tu untuk kemajuan, kalau kita tengok dia punya huraian, selepas beberapa kemahiran dia ajar ataupun kemahiran ataupun pengetahuan dia ajar untuk mengesan kemajuan dan tentukan murid yang perlukan pemulihan. Jadinya bila kita dah tahu pelajar yang lemah, pelajar yang bagus, sederhana, jadi kita tahu kita boleh kesan kemajuan dia, kita akan panggil dia, lepas tu kita akan tengok dia punya performance kemajuan. Jadinya kita tahu yang mana yang perlu diberi pengkayaan, diberi penekanan lagi. Okay? Jadi kita boleh mengesan kemajuan daripada situ. Kita boleh tengok adakah lepas kita bagi pengayaan ataupun lepas kita tegur, kita beri penambahan ilmu, adakah dia boleh dia ada kemajuan selepas itu. Okay? Alright. Lepas tu lepas kita lihat kemajuan, finally kita akan tengok pencapaian dia. Adakah selepas kita dah detect dia punya kelemahan, lepas tu kita dah detect kelemahan tu penguasaan dia, tahap penguasaan. Kemajuan tu kita bagi penggayaan, kita bagi penambahan. Okey, lepas kita dah bagi pengayaan, kita bagi penambahan ilmu, adakah dia mencapai apa yang kita harapkan sejajar dengan kita punya objektif pengajaran ataupun hasil pembelajaran. Okey? Okay, faham tak maksud penilaian sekarang? Pertama, kita kesan kelemahan dia. Kedua, kita kesan kat mana yang perlu kita kayakan dia, kita tambahkan ilmu supaya dia boleh faham ataupun dia boleh capai. Last sekali, kita tengok bila kita bagi pengkayaan, kita tanya lagi, kita probe dia, ataupun kita buat, it's not probing, tapi kita buat soalan ada berkaitan dengan tu, kita tengok pencapaian dia selari tak dengan hasil pembelajaran. So itu sebab kita buat penilaian untuk kesan kelemahan, kat mana kita nak bagi pengkayaan, dan ketiganya supaya kita boleh detect pencapaian keseluruhan dia. That is why we should do penilaian. Very important. Okay, very important. Alright. Okay. So kat mana kita nak mengesan pencapaian, kat mana kita nak mengesan kemajuan, di mana kita mengesan penguasaan. Okay. Ini yang saya bagi huraian tadi. Okay. Jadi kita dah kesan penguasaan semasa pengajaran. Biasanya penguasaan ni kita menggunakan penilaian formatif. Okay. Sebab setiap tajuk kecil, misalnya dalam tajuk kuis tempatan kan kita ada definasi, lepas tu kita ada kategori kuis tempatan, lepas tu kita ada apa lagi, bahan-bahan kuis tempatan.
contoh kuih-kuih tempatan. Misalnya ada 4 tajuk. Jadi dalam kita memahamkan pelajar itu tentang definasi, sebelum kita lompat ke tajuk kedua, subtopik kedua, kita kena nilai pelajar tersebut. Okey, bila saya tanya, okey, Aziz, cuba Aziz huraikan balik maksud kuih tempatan. Aziz kata bla 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 bla. Okey. Lepas tu okey, betul ke Syifa apa yang Aziz kata? Aziz kata Syifa kata ada sedikit kekurangan. Syifa pun betulkan. Okey. Lepas tu saya tanya pula si Nurin, betul ke apa yang Aziz dengar? Okey, jadinya bila kita tanya macam tu, kita tahu kita boleh kesan pelajar kita yang tidak faham. Okay, yang mana yang kurang tepat tadi, kita suruh dia ulang balik apa yang pelajar, mungkin the next pelajar cakap perfect dia punya huraian tu, kita suruh dia ulang balik. So kita dapat, di situ kita buat dia punya pengkayaan di mana kita mengesan kemajuan dia. Okay, dan kita akan kesan keseluruhan dia semasa kita buat sumatif. Biasanya mengesan pencapaian itu adalah peringkat sumatif. Okay, right? So, 3 aktiviti penilaian di atas boleh dikelaskan ya. 3 aktiviti penilaian di atas kita boleh kelaskan kepada penilaian formatif ataupun sumatif. Okey, macam mana kita nak bezakan formatif dengan sumatif? Okey. Yang mana yang kita laksanakan dalam semasa pengajaran? F ke S? Oh. F ke S? F. F. Okay. So F dengan S, F datang dulu. S mesti kat hujung because S comes later. So bear in mind S datang kemudian F dulu. F tu sepanjang pengajaran. S tu di hujung pengajaran. Okay. Kita tengok apa maksud F dengan S ni. Okay. Alright. So kita tengok F dulu. Okay. Penilaian ataupun pentaksiran sistematik semasa PMP dalam satu unit atau PIK untuk membaiki proses PNP. Okey. Biasanya dalam penilaian formatif inilah yang berlakunya kita boleh detect penguasaan dan kita boleh detect apa tadi yang kedua tu apa? Kemajuan. Okey. Kita detect penguasaan dan kemajuan pelajar. Right? Untuk formatif, okay? Dan ia dilaksanakan sepanjang masa kita melaksanakan PMP. Okey, itu yang saya kata kalau dalam tajuk kuih tempatan tu ada 4 subtopik. Definasi, bahan tempatan dalam buat kuih, kategori dan contoh-contoh. So selepas habis topik definasi tu, jadi saya nak kesan pelajar dah kuasai belum? Itu saya tanyakan soalan, okey. Jadi kita nak kesan pelajar kita yang mana yang kurang faham, kurang kuasai, kita buat penggayaan. Jadi kita lihat untuk kemajuan, untuk detect kemajuan dia pula, okey. Jadi matlamat ni digunakan dalam PMP untuk capai hasil pembelajaran, okey. Jadinya kita daripada situ kalau kita lihat sebenarnya objektif kita yang pertama, pelajar boleh menghuraikan definasi kuih tempatan. Kita I would say kita dah boleh detect pelajar boleh huraikan. Okay, alright. So kita boleh, cara dia yang pertama dia mula-mula secara informal ya. Dia memang cara informal sebab kita melalui pemerhatian kita ataupun kita buat latihan. Kita boleh menggunakan apa? Kita boleh menggunakan Kahoot ke, kita boleh menggunakan Nearpod ke, Padlet. Kita suruh ditulis dan kita tengok satu-satu. Okey. Dan ataupun soal jawab. Okey, pemerhatian ni misalnya kalau kita buat aktiviti macam think, pair, share, kita suruh dia huraikan balik pada partner dia. Okey, saya nak sekarang Hadi dengan Nisha. Hanisha kan? Okey. Nisha dengan Hadi, okey, partner 2 orang. Lepas tu saya nak siapa lagi? Ain dengan Tifah partner. Jadi partner 2 orang. Okey. Think, pair, share. Okey. Okey, discuss maksud kuih tempatan tadi. Lepas tu bila dah habis discuss, saya bagi seminit discuss. Lepas tu discuss pula dengan, sekarang discuss pada orang belah kanan. Okay, bila dah habis discuss, dah confirm, okay, discuss pula dengan orang belah kiri.
Jadi kita akan semasa kita pusing tu kita akan dengar dia orang berdiskus dan finally yang dia bila dia dah discuss dengan partner yang nombor 2 tu dia akan tulis. Okey, semasa masa dia tulis huraian tu kita boleh buat pemerhatian. Okey, betul macam tu. Okey. Right, so kita adalah jadi dalam tu guru boleh betulkan kelemahan murid ketika aktiviti semasa pengajaran dan pembelajaran belajar. Okay, that should be the way lah. Okay, that should be the way. Okay, jadi kita boleh gunakan pelbagai strategi. Not only kita tanyakan direct soalan, tapi kita boleh buat aktiviti think, pair, share. Kita boleh buat menggunakan Padlet. Kita boleh menggunakan kalau menggunakan beberapa apps macam Kahoot ke, dia kebanyakan apps tu kalau soalan-soalan yang berbentuk objektif memang dia agak limit sikit lah kalau untuk suruh pelajar huraikan. Jadi ada beberapa apps yang agak limited kegunaan dia kan. Jadi macam Kahoot kita, tapi tengok bagaimana kita mengolah soalan tersebut. Soalan objektif kita boleh olah dia supaya dia menjadi level C1, C3, C4 pun boleh. Jadi nanti you should saya rasa you patut dah tahu dah by now, okay? But anyway, nanti saya akan tengok tahap penguasaan you all yang tu. Alright. So, okay, itu untuk penilaian formatif. Untuk penilaian sumatif pula, okay, proses pengumpulan maklumat ni untuk kesan tahap pencapaian. So, tahap pencapaian keseluruhan tu kita kesan melalui penilaian sumatif. Sebab sumatif ini dia akan merangkumi daripada awal dan sampai akhir. Okay. Kalau kita lihat kalau tengok ayat yang kedua ni, dijalankan secara berkala akhir, pertengahan semester, akhir kursus. Okey. Ini untuk keseluruhan pengajian. Tapi untuk satu unit pengajaran hari itu, penilaian sumatif kita biasa buat kat hujung. Sama ada kita buat secara soal jawab, ataupun kita beri latihan pada pelajar, ataupun kita bagi assignment pada pelajar, kerja tambahan, bukan it's not kerja tambahan tapi kerja pengukuhan pada pelajar. Alright, ataupun group work. Okay, bagaimana itu ikut kreativiti masing-masing. Okay, itu sumatif. Okey, jadi kita tengok penilaian sumatif tu apa dia punya kepentingan dia. Okey, untuk membuktikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kita, sama ada hasil pelajaran tu tercapai ke tidak, objektif pengajaran tu tercapai ke tidak. Okey. Jadi kita dapat maklum balas tahap prestasi pencapaian pelajar. Okey, data penting buat analisis untuk statistik tujuan laporan. Okey, ini biasanya untuk sekolah lah. Biasanya untuk pentaksiran penilaian berasaskan sekolah, yang ini memang maklumat kena ada. Jadinya kita kena ada data sebenarnya. Kena ada data untuk kita ujian pengesanan pencapaian pelajar. Right? Kemudian kita boleh buat ramalan potensi subjek akan datang. Jadinya daripada data tersebut sebenarnya kita boleh buat pembaikan dalam subjek kita. Maknanya kita, kalau saya guna kaedah ini, pencapaian pelajar macam ni. Mungkin untuk semester depan, mungkin kita boleh adapt kaedah-kaedah lain supaya pelajar boleh, boleh lebih menguasai. Okay? Jadi kepentingan yang terakhir ni ialah untuk pengiktirafan kejayaan lah, kalau misalnya macam sumatif peringkat macam hujung subjek sesuatu subjek. Jadi macam subjek 42, subjek yang kaedah mengajar ni, okey, sumatif keseluruhannya adalah final exam. Okey, jadi final exam lepas tu dicampur dengan formatif akan mendapat grade lah. Jadi grade tu akan memberi maklumat kepada pengiktirafan kejayaan. So di contribute untuk subjek ini ialah 30% untuk final. Final itu ialah memang sumatif penilaian sumatif final exam selalunya. Okey, contoh penilaian sumatif ialah peperiksaan pertengahan tahun, peperiksaan semester, peperiksaan akhir tahun ataupun peperiksaan semester UPSR,
PT3, SPM, CPM dan akhir khusus lah. Okey, itu penilaian sumatif. Itu kalau dilihat daripada keseluruhan khusus, tapi dalam satu unit pengajaran pun kita ada formatif dan kita ada sumatif. Ini secara keseluruhan yang dalam PowerPoint ni. Okey. Dalam satu unit pengajaran, sumatif di hujung pengajaran yang menyoal tentang keseluruhan. Okey. Formatif ialah setiap subtopik sebelum kita masuk topik yang seterusnya. Okay, so what is next? Ini ada perbezaan antara penilaian formatif dan sumatif. Ini merangkumi apa yang saya dah huraikan tadi. Okey. Formatif untuk mengesan penguasaan dan kemajuan. Sumatif untuk mengesan pencapaian. Okey. Okey, aktiviti formatif kita laksanakan ujian formal tak formal semasa PMP, itulah berlakunya soal jawab, kita bagi soalan daripada Kahoot ke apa ke, lepas tu kita buat aktiviti macam think pair share ataupun discussion buzz group, okay? Soal jawab, okay? Tapi kalau aktiviti untuk sumatif biasanya peperiksaan lah, okay? Ujian formal. Okey, masa untuk formatif adalah semasa dalam pengajaran, masa untuk sumatif di hujung unit, di hujung semester atau di hujung pengajian macam itulah, right? Kalau soal formatif dia punya penyoalan itu tidak berbentuk formal. Dia macam kita buat pemerhatian, kita buat soal jawab, okey? Kita buat aktiviti dalam kumpulan, tapi untuk form sumatif formal sebab dia ada kertas-kertas soalan dia. Alright. Sasaran dia untuk formatif secara individu, kumpulan ataupun keseluruhan kelas. Untuk sumatif satu kelas. Okey, untuk unit pengajaran kalau sumatif itu memang kita tengok personal lah, tapi kalau untuk satu khusus ataupun satu pengajian itu kita akan tengok secara keseluruhan tingkat. Alright, kalau kita tengok liputan, kalau kita tengok sini meliputi sesuatu kemahiran ataupun subtopik. Kalau yang kita untuk sumatif dia keseluruhan topik tersebut lah. Okay. So sini you dah faham lah. Okay, untuk tujuan penrekodan, okay. Biasanya untuk sumatif ni kalau ada misalnya buat penulisan ke, kalau ada video ke ataupun ada macam kita buat Padlet tu, kita boleh rekodkan dan kita boleh buat sebagai apa orang kata pengrekodan. Kita boleh ambil gambar, okay. Dan ada satu apps ni yang saya tak explore habis, dia nama dia Plickers, di mana dia guru boleh detect pelajar itu boleh jawab ke tidak dengan telefon dia. Okay, sebab pelajar akan pegang macam kad dalam kad itu ada maklumat dan guru boleh detect pelajar tu jawab betul ke tidak dan boleh masuk sebagai dia punya rekod maklumat tahap pencapaian pelajar tu boleh detect dalam telefon. Dia boleh detect sebab dia macam ada some sort like barcode yang pelajar punya pegang tersebut. Okay. Tapi untuk sumatif kita memang akan ada maklumat. Kita ada maklumat. Okay, tindakan kalau formatif kita boleh membetulkan pelajar then and then. Kita boleh buat pengkayaan. Tapi untuk sumatif kalau keseluruhan khusus tu agak susah sebab dah lepas. Tapi kalau untuk subjek, satu unit subjek tu kita masih boleh buat lagi pembaikan. Alright. Contoh sekejap lagi saya tunjuk. Alright. Okay. Saya nak bagi contoh dalam kursus, saya cuba tunjukkan dalam subjek. Saya masih menggunakan okay.
Continue sebab dia template. Sekejap ni. Okey. Okey, saya ulang balik minggu lepas tentang So hari ni murid-murid kita akan belajar tentang tajuk kuih tempatan. Kalau kita tengok gambar kat sini, semua nampak kuih kan, jadi lapar semua, Jadinya sebelum saya meneruskan tajuk tentang kuih tempatan, boleh tengok tak gambar ni? Cuba sebut nama kuih ni. Nama baru ni, kuih tempatan baru ni kat Malaysia ni. Cuba sebut sikit. Olibolen. Olibolen kan. Jadinya nak menyebut je pun susah. Terbelit-belit lidah kan. Okey, sebenarnya ini satu kuih. Kalau you tengok gambar dia macam kuih apa yang you pernah jumpa kat Malaysia? Macam kuih apa ni? Macam cucuk apa? Kodok. Macam cucuk kodok kan. Tapi ada apa atas tu, dia tabur apa tu? Gula icing. Gula icing. You tabur ke gula icing masa buat kodok tu? Nak tanya sikit. Tak. Jangan cili. Makanan cili kan. Kalau jadi adakah ini kuih tempatan Malaysia? Nama pun Olibolen kan? Nama pun pelik nak nyebutnya. Ini kuih ni sebenarnya cikgu jumpa masa cikgu pergi bercuti dekat Amsterdam dulu, dekat Holland. So sebab dia pagi-pagi dekat bandar Amsterdam tu, dia pagi-pagi dia macam ada pasar pagi. It's not pasar pagi tapi pasar tu sampai petang pun ada. Tapi kalau Sabtu Ahad dia banyak jual dishes lah. Ada gerai yang jual cantik tempat di tepi sungai. Amsterdam kan banyak canal kan. Memang ada masa tu selang-seli lah masa cikgu pergi tu memang tengah tulip. So ada dia punya gerai tu ada jual tulip, ada jual beberapa dishes lah. So, cikgu tertarik dengan satu stall ni, dia menjual, cikgu nampak macam donat. Cikgu sekali dekat rupanya macam bila tengok rupanya macam bentuk cokodok, macam dijemput-jemput lah, jemput-jemput, tapi dia memang dustkan dengan icing sugar macam ni lah. So cikgu tanyalah, nasib baik dia punya orang menjual tu dia faham orang putih, pasal putih. So tanyalah, what it made from kan? Dia kata this is our local delicacies, dia kata kuih lokal dia lah. So normally dia kata we put sebab dia dalam dulang tu ada sayang. Dia gigit kara tangan si geli kak. Alia ambil sayang. Dalam dulang tu, so dia ada beberapa lah, ada berapa flavor dia kata. So it's up to you, which one do you want, dia kata. Saya nak makan pun ragu-ragu takut dalam tu dia bubuh apa-apa kan. So bila saya tanya bahan dalam tu, dia kata this one is we put raisins, this one I put keju, apa orang putih kata cheese. Lepas tu this one is plain one. Dia ada yang plain. Dia kata memang menggunakan betul-betul tepung gandum dan dibubuh mozzarella macam itulah, dia bagi manis kan. Jadi bila saya analisis dia punya cokodok ni, Olibolen ni, rupanya setiap satu tu dia menggunakan bahan yang memang bahan yang memang orang kata kat sana senang dapat, because dia produce macam cheese, dia produce a lot of cheese Holland. Lepas tu dia juga mengeluarkan raisins. Lepas tu tepung gandum apatah lagi lah. Jadinya bila saya tengok, I would say this is ialah kuih tempatan bagi orang-orang Holland. Orang-orang Holland dalam bahasa Malaysia apa? Belanda. Belanda. So this is memang kuih tempatan. Jadinya kalau saya kata ini kuih tempatan, kenapa saya kata kuih tempatan? Sebab dia menggunakan apa? Dia menggunakan bahan-bahan tempatan kat situ. So itu sebab hari ni kita akan belajar kuih tempatan. Tadi saya menggunakan contoh, apa orang kata, contoh
kuih tempatan Holland. So hari ni kita akan tengoklah kuih tempatan negeri kita. Okay, sebenarnya Malaysia memang sangat-sangat terkenal tentang kuih tempatan di Malaysia. Cumanya apa yang saya sedih sekarang, kita punya bukannya golongan muda, dalam golongan 30-an 40-an tu banyak dah ilmu-ilmu tentang kuih tempatan kita yang dah orang kata dah hampir lupus. Banyak-banyak kuih tempatan yang orang tak tahu. Bukan tak tahu nama. Yelah tak tahu nama, apatah lagi nak buat ni lagi lah orang tak tahu. Jadinya kalau lah misalnya kita pergi misalnya satu kelas pergi ke mobility ke dan ke Korea ke mana lagi ke Hong Kong ke tiba-tiba ada yang orang sana pengajar lecturer sana minta you all buatkan okay one or two kuih tempatan daripada Malaysia. Then tak tahu. Malu saya. Okay. Jadi untuk mengelakkan perasaan malu tu apa yang kita harus buat ini? Apa kita harus belajar? Kena belajar cara buat kuih tempatan. Belajarlah kuih tempatan kita. Kita kena tahu apa itu kuih tempatan kita. Kalau kadang-kadang sebab kuih tempatan is for all races kan, ada Melayu, ada Cina, di India, tapi kadang-kadang saya tengok sekarang ni orang Cina pula yang tahu buat kuih Melayu. Orang Melayu sendiri tak tahu. Malu saya rasa. Okay, jadi hari ni in order untuk equip you all, pengetahuan you all, okay, memang sangat penting sebab kita tak nak kita punya warisan tentang kuih Melayu kita hilang. So kita akan tengok apa dia kandungan tentang kuih tempatan, iaitu pertama definisi kuih tempatan, kedua ialah bahan tempatan dalam pembuatan kuih tersebut. Okay, yang ketiga, okay, yang pertama tadi definisi ni masing-masing boleh huraikan. So saya harap lepas start topik kuih tempatan ni everybody can explain what is kuih tempatan. Okay, yang kedua itu pelajar you all semua boleh menganalisis dan namakan bahan tempatan dalam pembuatan kuih tempatan. Dan yang ketiga ialah kategori kuih tempatan. Kita akan tengok dan you all boleh hurai dan nama dan boleh huraikan kuih tempatan. Dan akhir sekali contoh kuih tempatan mengikut kategori, mengikut apa bahan dia dalam itu nanti. Yang ini kita akan sama-sama explore nanti. Allah Akbar. Okay, jadinya untuk tajuk yang pertama ialah definisi kuih tempatan. Okay, kalau tengok cikgu cerita tentang olibolin tadi. Okay, kalau kita lihat raisins, kalau kita lihat daripada segi keju, gandum, itu ialah bahan apa? Bahan apa bagi negara Holland? Bahan yang berasal tempatan. Bahan tempatan. Bahan asal tempatan. Jadi senang dapat ke tidak? senang. Kat sana. Senang. Dan murah sebab memang kalau kat sana tu keju memang satu rumah kalau tak ada keju tu bukan orang Holland lah. Okay. Kalau satu rumah tu tak ada tak ada raisins tu memang bukan orang Holland lah sebab itu memang bahan tempatan dia orang. Kalau dekat Malaysia kan mahal keju, raisins semua mahal sebab bukan bahan tempatan kita. So kalau kita lihat definisi kuih tempatan, okay, jadinya apa kata kunci yang pertama? Bahan apa tadi? Mudah didapat. Jadinya kata kunci yang pertama mesti ada kenapa di sini hilangnya? Tempatan. Okey, bahan tempatan. Tempatan tu maknanya bahan mentah lah Bahan mentah dia. Okey, bahan mentah dia adalah bahan mentah tempatan. Okey. Lepas tu kita lihat, biasanya kalau awak tengok, okey, contoh-contoh yang kat Malaysia macam kuih lapis, kuih apa lagi, kuih koci. Awak biasa makan waktu bila? Sarapan. Okey, sarapan. Lagi apa? Waktu bila? Makan petang. Minum petang. Minum petang. Duri. Petang. Kenduri tu waktu bila kita selalu makan? Tengah Waktu bila? hari. Tak, waktu kita kenduri kan kita makan nasi sayang oi. Ada tak kenduri makan pizza? Lepas Okay. makan nasi. Waktu bila kita makan kuih-kuih tu? Lepas. Makan Pencuci mulut. Sebagai pencuci mulut, betul tak? Pencuci mulut. Okay.
Sarapan pagi, minum petang, apa lagi? Waktu bila lagi? Apa lagi? Pagi, minum petang. Okeylah, ini antara yang biasanya. Okey, jadi kalau kita lihat sebenarnya kuih tempatan itu adalah satu kuih, apa dia? Satu kuih yang apa? Siapa boleh bantu cikgu? Azwa? Ya, Puan. Boleh bantu cikgu tak dalam nak dapatkan definisi ni? Kalau daripada kata kunci ni. Kuih tempatan ni adalah merupakan kuih yang menggunakan bahan mentah tempatan dan Okey. digunakan oleh rakyat Malaysia untuk makan pada waktu sarapan atau minum petang. Okey, Dan ataupun sebagai pencuci mulut. Okey, kita mulut. tengok. Kalau kita tengok, okey, very good Azwa. Okey. So kita tengok apa maksud ataupun definisi sebenar kuih tempatan. Okey, jadi kita kalau tengok sini, kuih tempatan ialah kuih yang dihasilkan dengan menggunakan bahan tempatan yang mudah didapati negara kita. Jadi tadi Azwa ada sebut tentang bahan tempatan. Okey, very good. Okey. Lepas tu kuih tempatan juga sering dijadikan sebagai pencuci mulut. Okey, makanan bekal tadi miss. Dan hidangan untuk sajian minum teh pagi dan petang. So, okey, jadinya definisi kuih tempatan ni saya ulang balik adalah macam satu kuih, saya tak ikut ayat ni, saya pegang kepada kata kunci tadi. Satu kuih yang dihasilkan atau dimasak menggunakan bahan-bahan tempatan. Okey, awak boleh beri contoh lah kalau contoh seperti kelapa, semua-semua tu kan yang mudah didapati di negara kita. Okay, yang susah tu tak payah, okey. Dan biasanya kuih tempatan ini kita hidangkan kalau kita makan nasi dijadikan sebagai pencuci mulut. Okey, kadang-kadang kita bawa kalau kita pergi berkelah ke apa, kita bawa sebagai makanan bekal pergi sekolah kan, dan juga sebagai hidangan kadang-kadang sarapan pagi, kadang-kadang minum teh macam brunch kan, antara breakfast dengan lunch tu kita untuk minum teh pagi dan juga petang. Okey, alright. Okey. So sebelum kita masuk kepada pada tajuk kedua, saya nak minta semua sekali tuliskan apa yang awak faham tentang kuih tempatan dalam chat. Okay, so tak payahlah tulis sekarang, okay. Nampak tak? Bila saya, okay, katakan sekarang semua dah tulis dalam chat, saya pun baca. Okay, betul-betul saya nampak Pak An punya tak berapa nak tepat. Pak An kata dibuat sebagai makan sebelum tidur. Pak An, betul ke makan kuih kari pak sebelum tidur? Puan, sebab saya memang selalu makan kari pak sebelum tidur. Okey. Dia kata okey, sebenarnya Pak An, kuih tempatan tu bukannya untuk, mungkin Pak An lapar kot masa tu Pak An pun makan kari pak, betul ada kari pak lebih. Jadi sebenarnya kuih kari pak tu untuk dimakan waktu ni. Jadi kita betulkan balik. Okey, Pak An boleh ulang tulis peringkat ini. Saya dapat mengesan penguasaan dan saya melihat kemajuan. Jadi bila Pak An tulis semula, saya lihat kemajuan dia dah betul kan. Pak An dah betul kan. Okey, boleh tak? Faham tak? Right? So di peringkat okey. So saya dah ajar okey, semua sekali. Okey, cara kita nak mungkin saya boleh buat dalam bentuk menggunakan Padlet, okey, menggunakan chat dalam share ni ataupun apa lagi? Okey, saya boleh buat dalam bentuk soalan objektif pun boleh, tetapi jawapan untuk huraian untuk C2, jawapan dia kena panjang lah, kena panjang. Kena panjang, jadi pelajar akan pilih mengikut kefahaman dia. Kalau C1, kita boleh buat soalan pendek-pendek menggunakan Kahoot ke, menggunakan apa lagi, Quizzes ke, untuk menggunakan Nearpod pun boleh. Okey, C1 soalan paling senang lah sebab kita kalau nak buat bentuk objektif sebab jawapan pendek-pendek. Tapi kalau C2 nak buat soalan objektif, ayat dia kena panjang dan kita kena buat sedikit macam wujudkan kekeliruan supaya pelajar dia faham, kalau dia tahu keywords dia faham, dia boleh jawab untuk membentuk soalan objektif bagi C2. Okay? Alright. Okay. Alright. Misalnya saya dah habis tajuk 1, tajuk 2, tajuk 3, tajuk 4. Okey, tajuk 4 ni saya tak nak nilai dalam kelas. Apa yang saya boleh bagi, saya bagi kerja tambahan pada pelajar. Okey, untuk subtopik yang keempat kita belajar tadi, okey, cikgu nak you all buat macam folio. Okey, ambil gambar,
dalam internet cikgu nak setiap pelajar, setiap kategori yang kita dah belajar tadi, ambil 3 resepi kuih tempatan bagi tiap-tiap kategori. Okey, dalam setiap kuih tempatan tu, setiap pelajar perlu analisis apa bahan dia, okey, apa bahan tempatan, apa kaedah memasak dia, dia biasanya dimakan sebagai apa, bekal ke sarapan pagi ke apa. Okey. Maknanya dia kena analisis menu tersebut lah. Okey. Jadi dia akan dapat contoh kuih tempatan dengan dia punya resepi, dengan kategori bahan tempatan. Jadi keseluruhan itu somatif lah. Saya buat sebagai kerja tambahan. Jadi kerja tambahan tu bila saya tengok, saya tahu dia faham dan definasi sebab dia tahu tempatan itu bahan apa, lepas tu dia buat Kan puan cakap chat dekat chat lah kan apa yang pelajar faham. Kalau dekat kelas fizikal nak buat macam mana pun? Okey, kelas fizikal. Okey, itu yang saya kata kita boleh buat macam think pair share, activity think pair share. Di mana kita bagi, okey sekarang saya nak you partnerkan dengan kawan belah kanan. Okey, discuss tuliskan masing-masing faham. Lepas tu bila dah habis, misalnya kita bagi 2 minit untuk dia 2 minit ke seminit untuk dia discuss partner belah kanan. Okey, you beralih pula partner belah kiri sebab kita kata think, kita pair, kita share dengan orang lain sebelah ni ataupun kita share dalam kelas. Okey. So daripada situ dia share pula dengan orang sebelah kiri dia tulis semula. Okey. So along the way tu kita akan tengok pelajar kita tulis apa. Pemerhatian. Kita akan tengok, kita akan tengok dia orang tengah ni sebab partner-partner kan. Okey, betul ke tidak betul? Betul. Okey. Itu boleh yang kita buat lah. Okey, satu lagi kita buat penyoalan lah. Penyoalan penilaian secara macam biasalah. Kita akan tanya kalau misalnya pelajar boleh bawa telefon, kita boleh guna Padlet. Padlet kan? Untuk pelajar KV boleh guna dia bawa telefon. Pelajar KV, pelajar college community dia bawa telefon. Cuma dalam kelas kalau SMK tu agak limited sedikit lah. Jadi kita kena fikirkan alternatif lain lah. Mungkin kita suruh dia tulis dekat papan putih. Okay. Kita suruh misalnya wakil setiap grup. Misalnya lepas think pair share tu, okay, kita akan panggil wakil-wakil dalam 5 orang. Sebab satu kelas tak ramai, dalam 15 ke 16 orang. Jadi kita boleh panggil partner, kemudian partner untuk ditulis masing-masing apa yang dah didiscuss dekat papan putih. Kita dah suruh dia bincang kan, dan kita boleh check. Okay, right? Saya nak tanya. Ya Zwa. Kalau yang ni kan, penilaian formatif ni, dia kena pick semua kelas ke baru boleh kita conclude, okay budak ni tak pandai, budak ni pandai, ataupun dia boleh pilih random, lepas tu boleh conclude, oh ni pandai, ni tak pandai. Okay, so itu sebenarnya masalah kita nak buat formatif. Kita tak, kalau macam chat tadi, dalam dia tulis kat chat box, kita boleh detect semua. Tapi kalau dalam secara fizikal, that is the problem. Jadinya, kita boleh detect pelajar yang mungkin dalam semasa kita menyoal, kita buat probing tu, mungkin yang siapa yang boleh dah menjawab, kita takkan pilih dia lah. Kita akan pilih pelajar-pelajar lain yang kita rasa kita nampak dia macam dreaming ke, kita nampak dia macam tak fokus dalam kelas, ataupun kita boleh dah identify dah pelajar kita. Okay, might as well kita kalau boleh bertanyakan misalnya 5-6 orang, it should be okay dah lah. Itu masalah dalam kelas fizikal lah, tapi kita boleh buat daripada yang aktiviti yang saya kata think pair share tadi sebenarnya untuk memastikan dia faham. Okay, pelajar-pelajar tu should aware lah. Okay, saya rasa kalau dalam kelas you all boleh, kalau kelas kecil kan, dalam biasanya pelajar SRT, SMK, biasanya 15 orang, 16 orang, kita boleh detect dan kita boleh panggil secara rawak. Okay, tak ramai.
Okay, alright. Kalau dekat college community, dekat KV, senang sebab dia orang ada guna telefon. Jadi kita boleh gunakan macam-macam apps ni, Pod ke apa? Kat Padlet ke, apa lagi yang boleh tulis lagi? Word wall tak boleh. Quizzes pun boleh buat. Okay, jadinya terpulang lah. Tu yang senangnya kalau dekat college community dengan college vocational sebab boleh guna apps kan. Alright. So ada soalan lagi? Ada soalan lagi tak? As for now. Puan, Ya. yang formatif kan? Uh-uh. Macam dulu Dr. Jazah tu cakap ada Q&A. So yang Okay. Puan cakap peering tu Q&A tu lah tadi Puan kan? Apa? Yang saya cakap apa? Yang Puan cakap tadi yang belah kanan. Question and answer. Yes. Oh, yang mana kiri dan kanan tu? Think, pair, share tu. Itu strategi. Okay, Q&A tu lebih macam saya bertanya pada pelajar. Tapi kalau kalau yes direct macam okay, kita dah belajar, saya bagi contoh okay, kita dah cover tentang subtopik definasi. Jadi saya nak tanya faham ke tak faham? Saya nak tanya Fatimah lah. Fatimah boleh ulang balik tak apa yang Fatimah faham tentang itu Q&A. Saya bertanya. Okay, Fatimah pun cakap, okay, Fatimah kata macam ni. Cuba Fatimah tanya Aini pula. Pas pada Aini, apa yang Aini faham tentang, itu yang Q&A tu, apa yang Aini faham tentang ketepatan, sama tak dengan Fatimah? Lepas tu Aini kata macam ni, okay. Lepas tu saya tanya Syifa, sama tak dengan Syifa punya definasi dengan Aini punya, itu Q&A lah. Itu salah satu strategi yang saya rasa very klasik. Tapi kita boleh guna macam, guna checkbox, kita guna Padlet. Okay, sama, it's Q&A, pelajar, kita bertanya, pelajar menjawab. Tapi cuma yang think, pair, share itu is a fun, it's not fun lah, ada setengah orang kata fun, okay. Tapi ia lebih kepada untuk pelajar discuss apa yang dia faham, 2 kali lah. Mula dia fikir dia dulu, think, lepas tu dia pair yang belah kanan, lepas tu share dia belah kiri. Sebab kita panggil think, pair, share. Ataupun think, pair, share tu boleh kita suruh dia think, lepas tu dia pair dengan kawan belah kanan, lepas tu kita share dengan kelas. Pun boleh juga. Itu strategi yang kita boleh guna lah. Okay. Alright. Ada soalan lagi tak? Okay. Itu yang yang saya nak sampaikan tadi ada 2 perkara masa saya huraikan definasi tadi kan. Okay, jadi you faham tak bagaimana kita nak saya bukakan balik ni tadi. Ini saya punya ketempatan tadi. Ini yang saya nak terangkan pada you all tadi. Okey, dalam kita nak menerangkan tentang definasi ini, jadi masa kita bertanya probing pada pelajar, kita boleh tulis apa dia punya main point. Sebaiknya dia punya main point itu, kita tuliskan main point tu, kalau boleh kita keluarkan semua main point. Jadi pelajar boleh nampak, pelajar boleh huraikan, daripada main point ni pelajar boleh huraikan sendiri. Bila dia boleh huraikan sendiri, dia faham lah. Okay. Jadinya lepas hurai, kita kena cikgu kena huraikan balik lah. Okay, jadi ikut Azwar ni okay. Jadi sebenarnya kalau kita tengok definisi ketepatan, betul lah kata Azwar tadi. Azwar dah bagi definisi di sendiri. Memang tepat apa yang Azwar kata, iaitu ketepatan ialah kuih dihasilkan dan gunakan bahan tempatan. Contohnya bahan tempatan apa? Okey, bahan tempatan ialah kelapa, tauge, apa lagi? Pisang. Okey, jadi itu adalah bahan kuih tempatan, bahan tempatan yang mudah kita dapati di negara kita. Okey, dan kuih tempatan ni biasanya bla 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 bla. Okey, jadi cikgu tu kena huraikan balik. Lepas cikgu huraikan balik, mungkin cikgu boleh panggil, cuba Pak apa yang Pak faham? Okey, itu adalah lepas cikgu dah simpulkan balik tu, kita start tanya pada pelajar untuk tanyakan balik. Okey, itu Q&A. Okey. Right, jadi itulah dia punya strategi yang kita boleh guna. Okay. Alright. So sekarang untuk memahamkan you all lagi. Okay, saya nak everybody cuba fikirkan dalam masa saya bagi 2 minit.
cuba explore ataupun dapatkan maklumat apa apps yang kita boleh gunakan dalam kita nak melaksanakan penilaian dalam classroom. Okay, cuba fikirkan, cuba tengok dalam Mr. Google ataupun you dah tahu dah sebab banyak lecturer guna kan. Okay, you can write in the chat box apa yang biasa yang okay. Cuba tuliskan apa yang you tahu ataupun apa yang you baca. Saya suka masuk dalam Facebook tu ada satu kumpulan guru teacher collection apa entah Malaysia punya lah. Sekejap saya tengok sebab dalam tu banyak cikgu-cikgu share kan dia punya teacher collection ataupun TC. Jadinya saya sukalah tengok cikgu-cikgu sekolah menggunakan apps apa. Kat situ pun ada ataupun you can explore ataupun berdasarkan pengalaman you dengan lecturer-lecturer lain kan banyak menggunakan pelbagai apps untuk membuat bertanya kepada pelajar. Hot potatoes is one of it, tapi hot potatoes saya rasa dah ketinggalan zaman sikit dah kot. Itu apa? Dan cik ke cik?